warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membincangkan tajuk falsafah dalam kehidupan, kategori dan peranannya dalam kehidupan. Nama saya Nurul Farah Wahidah binti Johari dari BA 242 2D. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Arina Husna binti Muhammad Azizi dari kelas BA 242 2D. Hai, nama saya Nur Amira binti Makta. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Nadia binti Ramli. Pertama sekali, apa itu falsafah? Falsafah adalah satu usaha dalam mengkaji atau mencari maupun menanggapi sesuatu perkara untuk mendapatkan kebenaran, keyakinan atau penyelesaian masalah tentang persoalan seperti keberadaan, pengetahuan, nilai dan bahasa dengan menggunakan akal, fikiran dan kebijaksanaan. Dalam erti kata lain, falsafah adalah mencari kebenaran tentang segala permasalahan dengan berfikir menggunakan akal, fikiran dan kebijaksanaan. Dalam Islam, manusia mestilah mencari sesuatu penyelesaian kepada permasalahan dengan menggunakan akal, fikiran dan kebijaksanaan. Di samping mestilah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah kerana Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan yang amat luas, manakala Sunnah adalah segala tingkah laku dari Rasulullah SAW dan semestinya ia berdasarkan syariat Islam yang sebenarnya. Seterusnya, kategori falsafah terbagi kepada tiga, iaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi. Kategori pertama adalah ontologi. Ontologi membicarakan mengenai sifat, kewujudan, kejadian asal-usul, apa itu Tuhan, apa itu alam, apa itu pemikiran dan sebagainya. Ontologi adalah teori tentang kewujudan yang merangkumi permasalahan seperti metafizik, matematik dan kemanusiaan. Metafizik bermaksud falsafah ketuhanan yang membawa kefahaman ke arah kewujudan Tuhan dan apa yang manusia tidak boleh dilihat dan di luar jangkaan manusia. Selain itu, bidang matematik yang melibatkan aktiviti penskalaan serta mengkaji aritmetik, algebra, trigonometri dan geometri. Dan terakhir sekali ialah ilmu kemanusiaan yang merangkumi bidang sejarah dan sosiologi manusia. Pertama sekali ialah metafizik. Metafizik adalah suatu bidang yang sangat luas yang berfokus kepada kewujudan Tuhan. Kewujudan Tuhan adalah sesuatu yang wajib di mana tiada Tuhan maka tiadalah alam. Adanya Tuhan bukan disebabkan yang lain. Berbeza dengan manusia, sebagai contoh, kewujudan saya disebabkan oleh wujudnya ibu bapa saya. Seterusnya, ibu bapa saya wujud disebabkan oleh adanya ibu bapa mereka. Dan begitulah berikutnya. Ini hanyalah hakikat kewujudan alam dan makhluk lain yang bersifat kemungkinan sahaja. Menurut ahli falsafah, manusia dan alam mempunyai persamaan, iaitu diperbuat daripada atom. Ini bermakna seluruh alam dibuat daripada cantuman atau atom bagi membentuk sesuatu benda. Atom boleh berubah posisi, maka disebabkan itulah fizikal manusia berubah seperti menua. Dan begitu juga makhluk lain. Jika semua berubah-ubah, maka ianya bergerak setiap masa. Aristotle berpendapat bahawa setiap pergerakan semestinya memerlukan penggeraknya dan penggerak utamanya adalah Tuhan. Penggerakan merupakan suatu perubahan ke perubahan yang lain. Contoh dari muda ke tua. Dan perubahan ini selalu berkurang. Tuhan tidak bergerak kerana Tuhan maha sempurna. Bila Tuhan tidak bergerak, maka ianya tidak berubah. Sungguhnya Tuhan yang menggerakkan alam, tetapi Tuhan sendiri tidak bergerak. Seterusnya ialah matematik. Matematik berasal dari bahasa Latin mathematicus. Mathematicus itu pula berasal daripada mathematikos, iaitu dari Yunani. Perkataan mathematikos berasal dari perkataan mantenin yang bermaksud belajar. Sebagai tambahan, ianya memberi makna lain seperti ketepatan dan keyakinan. Istilah mantenin juga bermaksud kepekatan yang lengkap. Perkembangan matematik dapat dilihat pada tamadun kuno di lembah Nil. Dalam tamadun ini, konsep kehidupan dipengaruhi oleh konsep Haramisah. Menurut Haramisah, matematik dianggap sebagai sains yang dapat membantu pengamal memahami kewujudan tahap yang realistik. Orang Yunani yang menimba ilmu di lembah Nil sendiri membawa bidang matematik Mesir masuk ke Yunani. Pada masa itu, tokoh matematik terkenal iaitu Plato, Pythagoras dan Aristotle. Seterusnya adalah ilmu kemanusiaan yang terdiri daripada sosiologi dan juga sejarah. Sosiologi bermaksud segala aktiviti sosial manusia seharian sepanjang hidupnya. Asas kepada kemanusiaan adalah tauhid. Tauhid adalah konsep ketuhanan yang meliputi iman dan kepercayaan manusia terhadap kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiga asas utamanya adalah iman, ilmu dan amal. Iman pada asasnya merupakan kepercayaan terhadap keesaan Allah Subhanahu Wa Taala.
dan mengamalkan segala yang diperintah olehnya, yang disampaikan oleh para rasul dan nabi. Tauhid dapat membentuk Muslim bersifat amanah, mempunyai harga diri atau berkeyakinan tinggi, tawaduk, soleh, tidak mudah berputus asa, tahap kesabaran yang tinggi, tiada sifat iri hati dan mengikuti segala perintah Allah SWT. Dengan ini, segala tingkah laku sosial kita tidak sia-sia dan disegani oleh orang lain di samping mengikuti segala undang-undang Islam. Peranan ontologi. Pentingnya ilmu ontologi kerana ia merupakan asas utama bagi membentuk ilmu-ilmu lain. Pertama sekali, ontologi membantu mengembangkan dan mengkritik pelbagai struktur sistem pemikiran yang ada. Keduanya, ia dapat membantu menyelesaikan masalah pola hubungan antara pelbagai kewujudan. Selain itu, kita boleh meneroka secara mendalam dalam pelbagai bidang dan masalah saintifik, dari sains hingga etika. Contohnya, dengan adanya kajian mengenai metafizik, kita dapat memahami tentang kewujudan Tuhan dan sesuatu yang boleh dilihat ataupun tidak. Seterusnya, dengan kajian matematik yang bermula dengan nombor dapat menghasilkan ilmu yang lain seperti ilmu perakaunan dan statistik. Akhir sekali, ilmu kemanusiaan yang mengkaji mengenai sosiologi dan sejarah dapat membentuk manusia yang bertamadun. Untuk seterusnya, kita beralih pula kepada rakan saya. Kosmologi berasal dari perkataan Yunani iaitu kosmos dan logos. Kosmos bermaksud susunan atau susunan yang baik, manakala logos bermaksud keteraturan. Kosmologi adalah disiplin sains yang mengkaji asal-usul dan nasib alam semesta. Oleh hal yang demikian, dapat kita simpulkan bahawa kosmologi ialah satu bidang falsafah yang mengkaji asal-usul, proses dan struktur alam semesta. Sejajar dengan perkembangan kini, pemahaman manusia terhadap alam makin bertambah. Di sini saya ingin menceritakan tentang sejarah kosmologi, iaitu sejarah kosmologi pada awalnya adalah dipengaruhi oleh mitos. Kefahaman manusia telah berubah dengan ketara dari masa ke semasa. Bumi pernah dianggap sebagai teras alam semesta dengan planet dan bintang mengorbitnya pada awal astronomi. Nicolaus Copernicus, ahli astronomi Poland, mengusulkan pada abad ke-16 bahawa bumi dan planet-planet lain dalam sistem suria pada kenyataannya mengorbit matahari, dan ia menyebabkan perubahan ketara dalam pengetahuan kita tentang kosmos. Pada akhir abad ke-17, Isaac Newton mengira bagaimana daya antara planet, pada khususnya daya graviti, dan bagaimana ia berinteraksi. Permulaan abad ke-20 membawa pandangan baru mengenai luasnya ilmu kosmos. Dalam teori relativiti umumnya, Albert Einstein mencadangkan penggabungan ruang dan waktu. Para saintis berdebat jika Bima Sakti memegang seluruh alam semesta dalam jangka hayatnya pada awal 1900-an, atau apakah itu hanya salah satu daripada beberapa kelompok bintang. Edwin Hubble mengukur jarak ke objek sama-sama di langit dan mendapati bahawa ia berada di luar Bima Sakti, menunjukkan bahawa galaksi kita adalah titis kecil di alam semesta yang sangat luas. Hubble menganalisis galaksi lain dan menganggarkan bahawa mereka menjauh dari kita menggunakan relativitas umum sebagai dasar. Ia membuatnya percaya bahawa alam semesta tidak statik tetapi berkembang. Stephen Hawking, seorang ahli kosmologi, menetapkan dalam beberapa dekad kebelakangan ini bahawa alam semesta tidak terbatas tetapi mempunyai skala yang terbatas. Namun, ia tidak mempunyai batasan yang jelas. Ini serupa dengan bumi, walaupun saiznya terbatas, seseorang yang bergerak di sekitarnya tidak akan pernah sampai ke puncak, tetapi sebaliknya akan mengelilingi dunia tanpa had. Hawking juga menyebut bahawa dunia tidak akan kekal tanpa henti dan akhirnya akan berakhir. Teori tentang ciptaan dan kejadian alam. Kosmologi merupakan perbahasan mengenai hakikat kejadian makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, manakala Al-Quran merupakan ayat-ayat Allah yang bersifat al-makru, iaitu ayat-ayat yang dibaca. Segala kejadian alam yang terbentang ini pula merupakan ayat-ayat Allah yang bersifat al-maftuh, iaitu alam yang terbuka. Sifat alam bersifat terbuka menjadikan sasaran kajian demi kajian daripada para intelektual dalam pelbagai bidang, khususnya bidang-bidang sains seperti sains perubatan, sains tabi'i dan astronomi.
Menurut Ibn Sina, manusia ibarat gambaran alam kecil yang di dalam kejadian manusia merangkumi rahsia-rahsia kejadian alam yang luas ini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang. Bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati. Dan dia sebarkan di bumi segala jenis haiwan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Surah Al-Baqarah ayat 164. Dan firman Allah yang kedua iaitu, dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Surah Qaf ayat 9. Kategori falsafah yang seterusnya ialah epistemologi. Perkataan epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang bermaksud pengetahuan. Perkataan tersebut terdiri daripada dua suku kata iaitu episteme yang bermaksud tentang pengetahuan dan logos membawa makna ilmu, sains, kajian, teori dan perbincangan. Epistemologi merupakan salah satu dari cabang utama falsafah yang membicarakan tentang hakikat, makna, kandungan, sumber dan proses ilmu. Oleh itu, epistemologi boleh disimpulkan sebagai kajian tentang ilmu pengetahuan. Istilah epistemologi juga dikaitkan dengan konsep ilmu iaitu sesuatu pengetahuan yang membawa kepada pemahaman kebenaran. Tuntasnya, perbahasan epistemologi adalah suatu cabang falsafah yang menyiasat asal-usul, struktur, metod dan keabsahan ilmu. Falsafah epistemologi terbahagi kepada dua bahagian, iaitu epistemologi Islam dan epistemologi Barat. Epistemologi Islam sangat penting untuk dibincangkan kerana masalah yang wujud dalam pemikiran Islam terletak pada epistemologinya. Objektif epistemologi Islam sendiri berfokuskan kepada umat Islam dengan menyediakan ruang kepada mereka untuk berfikir agar dapat membebaskan diri dari dibelenggu pemahaman epistemologi Barat. Dalam Islam, epistemologi berkait rapat dengan metafizika dasar Islam yang diformulasikan selaras dengan wahyu, hadis dan akal. Peradaban Islam yang nyaris lumpuh itu telah kembali berkembang dengan berasaskan ilmu pengetahuan tersebut. Untuk menguasai dunia dan akhirat, seseorang itu perlulah mempunyai ilmu dalam Islam. Antara ciri utama ilmu pengetahuan Islam adalah wahyu. Al-Quran telah menjadi sumber utama ilmu pengetahuan dalam Islam kerana kebenarannya yang mutlak dan tidak dapat diragukan lagi. Sumber-sumber lain dalam epistemologi Islam ialah hadis, panca indera, akal dan hati. Bahagian kedua ialah epistemologi Barat. Pada masa kini, epistemologi Barat telah mencapai kemajuan yang begitu pesat di setiap pelosok dunia. Manusia merasa tertarik dan menjadikan epistemologi Barat sebagai rujukan atau ikutan dalam pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Epistemologi Barat dianggap mampu menyediakan pelbagai penemuan baharu secara varian dan paling berpengaruh. Hasil penemuan baharu ini telah memberikan sumbangan besar terhadap bidang sains dan teknologi. Ilmu Barat yang telah tersebar luas ke seluruh dunia antaranya ialah persoalan gaya hidup, gaya berpakaian dan sebagainya. Epistemologi yang dikuasai oleh ilmuwan Barat benar-benar dimanfaatkan untuk mewujudkan penemuan-penemuan baharu dalam sains dan teknologi. Antara sumber utama ilmu pengetahuan dalam perspektif Barat berpusat pada akal, iaitu dengan tiga aliran utama, iaitu rasionalisme, empirisme dan kritisme. Seterusnya, peranan epistemologi. Epistemologi berperanan sebagai pemberi penerangan tentang cara kita berfikir yang menjadi satu keperluan untuk menentukan kebenaran dan memisahkan kebenaran daripada kesalahan. Epistemologi diperlukan untuk mendapatkan ilmu di sekeliling kita. Tanpa epistemologi, kita tidak dapat berfikir dengan waras dan tidak akan ada sebab untuk mempercayai sama ada pemikiran kita produktif, betul atau sebagainya. Tambahan lagi, kita juga tidak boleh mengasingkan kebenaran daripada kesalahan dengan berbekalkan epistemologi yang salah. Setakat mana epistemologi kita betul adalah bergantung kepada tahap kefahaman realiti kita serta tahap ilmu yang boleh kita gunakan untuk merealisasikan kehidupan dan matlamat hidup kita. Kelemahan dalam epistemologi akan merumitkan peluang dan keupayaan untuk melaksanakan sesuatu. Antara kesan epistemologi terhadap kehidupan ialah membimbing seseorang untuk meletakkan sesuatu di tempat yang wajar.
Hai, saya akan membentangkan salah satu kategori falsafah dalam kehidupan iaitu aksiologi. Aksiologi berasal daripada bahasa Yunani iaitu aksiologos yang mana aksios membawa maksud nilai dan logos membawa maksud teori ataupun ilmu. Aksiologi juga adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Terdapat 3 teori nilai yang terdapat di bawah aksiologi iaitu etika, estetika dan logik. Teori nilai yang pertama iaitu etika. Etika merupakan salah satu cabang falsafah yang membahas tentang masalah-masalah moral yang membicarakan tindakan manusia dari sudut pandangan baik atau buruk. Selain itu, etika juga fokus pada perilaku, norma dan adat istiadat manusia. Teori nilai yang kedua ialah estetika. Estetika merupakan cabang pembelajaran manusia yang mempersoalkan tentang nilai keindahan. Estetika adalah bahagian daripada falsafah dan pertimbangan yang memandang karya manusia dari sudut kecantikan dan pandangan yang buruk. Persepsi seperti cantik atau buruk akan menimbulkan kesenangan dan keselesaan kepada sesetengah pihak atau rasa tidak selesa dan tidak senang kepada pihak yang lain. Secara umum, karya seni bagi mengerjakan sesuatu hasil daripada proses imajinasi dan kreatif manusia dalam menganggap keindahan bagi mengerjakan sesuatu. Ianya tidak terhad kepada hasil penulisan sahaja, malah meliputi seni bina, lukisan, muzik, bahasa dan sebagainya. Hal ini sangat bertepatan bahawa estetika adalah cabang falsafah yang mengandungi pertalian dengan sifat keindahan, seni, rasa, percintaan dan tanggapan terhadap keindahan. Teori nilai yang ketiga iaitu logik. Logik juga merupakan salah satu cabang falsafah di bawah aksiologi. Logik dikaitkan dengan cara atau kaedah berfikir. Pemikiran secara logik ialah cara seseorang melihat sesuatu dan daya usaha untuk mengenal pasti apa yang salah dan apa yang betul mengikut logiknya. Berfikiran logik ini juga suatu proses yang cuba mencari maklumat, ilmu dan data ataupun fakta yang mengenai kebenaran sesuatu perkara. Nilai merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kaedah berfikir. Nilai berperanan penting untuk membentuk sikap seseorang. Hal ini demikian kerana sikap yang baik dipertingkatkan dengan kaedah pemikiran terhadap sesuatu nilai tingkah laku yang dibentuk. Seterusnya, peranan aksiologi dalam ilmu pendidikan. Terdapat 2 jenis peranan aksiologi dalam ilmu pendidikan iaitu aksiologi sebagai nilai kegunaan teori dan aksiologi sebagai nilai kegunaan praktikal. Bagi aksiologi sebagai nilai kegunaan teori terbahagi pula kepada 2 iaitu kegunaan bagi sains dan teknologi dan kegunaan untuk falsafah. Bagi kegunaan untuk sains dan teknologi, penghasilan sains pendidikan mengenai aspek dan dimensi pendidikan sebagai salah satu gejala kehidupan manusia adalah konsep saintifik. Pemahaman ini berpotensi digunakan untuk memperluaskan lagi konsep pendidikan ilmiah atau dalam erti meningkatkan kualiti konsep ilmiah pendidikan yang ada atau melahirkan atau menciptakan lagi konsep baru sama ada secara langsung dan tidak langsung dalam konsep ilmiah pendidikan yang ada. Dengan kata lain, pemahaman tentang konsep saintifik pendidikan berpotensi berguna untuk mengembangkan lagi kandungan dan kaedah sains pendidikan, mengembangkan lagi kualiti profesional teori dan pengamal pendidikan. Bagi kegunaan untuk falsafah, pendidikan sains menghasilkan konsep ilmiah yang berpotensi dapat mengundang perkembangan kritikan pendidikan sama ada dari pelajar pemerhati pendidikan secara amnya serta mereka yang berasal dari golongan profesional pendidikan yang merangkumi saintis pendidikan, ahli falsafah pendidikan serta pengurus dan pemaju pendidikan. Kebangkitan kritikan pendidikan memberikan syarat yang menyokong perkembangan falsafah pendidikan. Peranan aksiologi dalam ilmu pendidikan yang kedua iaitu aksiologi sebagai nilai kegunaan praktikal juga terbahagi kepada 2 iaitu kegunaan untuk amalan pendidikan dan kegunaan untuk seni pendidikan. Bagi kegunaan untuk amalan pendidikan, pemahaman yang komprehensif dan sistematik terhadap tenaga pengajar mengambil bahagian dalam memupuk rasa yakin dalam melaksanakan tugas yang profesional. Hal ini berlaku kerana konsep saintifik pendidikan menjelaskan prinsipnya bagaimana orang mencipta pendidikan. Penguasaan konsep saintifik pendidikan yang terbaik menjelaskan bagaimana melaksanakan tugas profesional pendidikan. Sekiranya ini berlaku, maka kaki tangan pendidikan berfungsi secara cekap dan konsisten. Kerana berdasarkan prinsip pendidikan jelas boleh dibaca dan kukuh. Tindakannya akan menunjukkan ke arah yang lebih jelas dan bentuknya tidak akan sewenang-wenangnya melainkan berpola yang dipilih berdasarkan
pertimbangan, prinsip-prinsip pendidikan yang dipercayai dan dipatuhi. Bagi kegunaan untuk seni pendidikan, selain memberikan kemungkinan pengembangan teknologi pendidikan, penerapan konsep saintifik mengenai pendidikan dalam praktik juga dapat memberi peluang dalam pengembangan seni pendidikan. Satu aktiviti pendidikan dikatakan seni pendidikan sekiranya aktiviti-aktiviti ini tidak hanya mencapai hasil diharapkan, tetapi proses pelaksanaannya dapat memberikan kesenangan baik untuk pelajar dan pendidik. Dalam aktiviti sebagai seni, proses hubungan sosial berlaku melibatkan emosi dan nilai manusia yang mendalam. Ia juga mengandungi pengertian bahawa penerapan konsep ilmiah pendidikan dalam amalan pendidikan adalah perlu mengambil kira pemenuhan keperluan emosi dalam bentuk kepuasan, kesenangan atau rasa seumpamanya. Hasil daripada kajian ini, saya dapat simpulkan bahawa falsafah ilmu amat luas. Falsafah dapat menjawab segala apa permasalahan dengan adanya kategori falsafah tersendiri, iaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi. Impak dari kajian ontologi, saya simpulkan secara keseluruhannya, ontologi adalah teori kewujudan yang terbahagi kepada metafizik, matematik dan kemanusiaan. Metafizik yang memfokuskan kepada kewujudan Tuhan. Sebagai seorang Muslim, Tuhan kita adalah Allah SWT dan kita wajib percaya dengan kewujudannya dan beriman dengan ajarannya. Selain itu, ilmu matematik. Matematik adalah dikenali sebagai suatu ilmu bagi pengukuran sesuatu. Dengan terciptanya nombor, kita dapat mengukur sesuatu. Malah dengan nombor terciptanya ilmu-ilmu lain seperti perakawanan, statistik dan lain-lain. Akhir sekali ialah ilmu kemanusiaan yang meliputi kehidupan sosiologi manusia dan juga sejarah. Segala aktiviti sosial manusia haruslah bertepatan dengan ajaran Islam yang sesungguhnya seiring dengan asas tauhid Islam, iaitu iman, ilmu dan amal. Hasil daripada kajian tentang ontologi ini, saya dapat banyak ilmu pengetahuan yang sebelumnya saya tidak ketahui. Dengan bertambahnya ilmu ini, saya dapat mempraktikkannya dalam kehidupan seharian saya dan menjadi pengukur bagi tujuan masa hadapan. Untuk rumusan dan cadangan, terdapat rumusan yang telah saya rumuskan dan beberapa cadangan yang telah saya usulkan. Falsafah ilmu bertujuan untuk melahirkan individu dan masyarakat yang seimbang antara dunia dan akhirat. Dalam menangani isu semasa yang berkaitan dengan sains di mana permasalahannya tidak dinyatakan dengan jelas, kita hendaklah sentiasa berpegang teguh serta yakin akan kebenaran Al-Quran. Ia sebagaimana dalam kehidupan yang mana kita perlulah bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup. Hasil daripada kajian ini dapat saya simpulkan bahawa penguasaan teknologi yang terkini perlu dipelajari untuk mengetahui kaedah yang digunakan oleh saintis dalam pembuktian teori yang telah dilaksanakan serta dapat digunakan mengikut cara Islam. Selain itu, ilmu astronomi hendaklah dipelajari dan difahami selari dengan tafsiran Al-Quran dan ilmu sains. Oleh yang demikian, pelajar-pelajar dan masyarakat dapat menambah serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Rumusan yang boleh dibuat daripada epistemologi ialah pemahaman epistemologi amat membantu dalam mendidik masyarakat untuk menjalani kehidupan atau aktiviti seharian mereka. Dari aspek pendidikan contohnya, ia memerlukan ilmu pengetahuan yang luas untuk mendidik atau mengajar agar tidak berlaku penyebaran ilmu yang salah. Hal ini demikian kerana tugas mendidik ialah tugas orang yang berilmu. Dalam erti kata lain, orang yang berilmu pengetahuan tinggi sahaja yang mampu menyampaikan ilmu dengan berkesan dan bermanfaat. Fahaman epistemologi akan melahirkan seseorang yang bukan sahaja tinggi pegangan ilmunya, tetapi juga dapat melahirkan seseorang yang mempunyai nilai murni yang tinggi, bahkan baik dari segi akhlak dan tingkah laku. Justru itu, epistemologi penting dalam pengembangan humanitasi manusia untuk menjalani kehidupan mereka. Jelaslah di sini bahawa fahaman ini amat perlu diterapkan dalam pemikiran masyarakat zaman intelek kini. Sebagai rumusan, menurut Jujun Surya Sumantri mengatakan bahawa aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Aksiologi ialah pembelajaran tentang nilai, sedangkan nilai itu sendiri adalah sesuatu yang sangat berharga dan diidamkan oleh setiap insan.
Nilai juga tidak lengkap jika kita amalkan kaedah fikiran yang tidak benar berdasarkan nilai-nilai tersebut. Kaedah berfikir yang betul sangat penting untuk membentuk kepribadian insan yang baik. Nilai yang dimaksudkan iaitu nilai jasmani dan nilai rohani. Hasil daripada kajian ini, saya dapati bahawa ilmu dan moral memiliki hubungan yang sangat kuat. Ilmu boleh menjadikan malapetaka kemanusiaan jika seseorang yang memanfaatkannya tidak bermoral atau paling tidak mengindahkan nilai-nilai moral yang ada. Tapi sebaliknya, ilmu akan menjadi rahmat bagi kehidupan manusia jika dimanfaatkan secara benar dan tepat. Tentunya tetap mengindahkan aspek moral. Terima kasih. Kesimpulannya, falsafah teramatlah penting bagi kehidupan manusia bagi menjalani urusan seharian. Ini adalah kerana dengan adanya ilmu falsafah, manusia dapat menimba ilmu sehingga ke hari ini. Setiap permasalahan yang dihadapi oleh seseorang membuatkan seseorang itu mengambil tindakan bagi menyelesaikan masalah tersebut. Dengan tindakan tersebut, ia akan menentukan cara bagaimana untuk menyelesaikannya atau menghadapinya dan hasilnya dapat memberi kesan kepada diri seseorang itu. Inilah peranan ilmu falsafah itu sendiri, di mana bila seseorang itu mempunyai permasalahan dalam kehidupan seperti persoalan ketuhanan, kebenaran dan lain-lain, dapat memberi kesan ke atas kaedah, sikap dan tindakan seseorang tersebut. Bukan itu sahaja, dengan adanya ilmu falsafah, kita dapat berfikir secara kritis yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih dan Assalamualaikum.